Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasyhur itu, dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia, dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihat, dan yang mengatakan Tuhan bertempat dan sebagainya daripada ajaran-ajaran ahlul dhalalah. Kita sambung lagi muzakarah kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kata dianya hari ini, seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasyhur itu. Jadi seperti ini misal bagi ajaran sesat. Karena sebelum tu dia kata minta Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan risalah ni sebagai perisai. Yang seumpama perisai bagi orang yang mengaji lah. Bukan beli risalah ni kak, ada perisai dia lah. Jadi perisai terus dah, bukan gitu. Mana orang yang mengaji risalah ni minta Allah Ta'ala jadikan risalah ni seumpama perisai bagi dia, seumpama dinding, tembok, ataupun tu pertahanan. Itu mana perisai, pertahanan yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan orang awam. Siapa yang bawa ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan orang awam ni? Yang dibawakan dia ajaran sesat oleh orang-orang yang tidak sengkakan dengan jahilnya orang-orang. Kalau tengok ketua, aku tak suka dengan jahilnya.
berjubah ratik, berjanggut ratik, bersubai ratik, tapi bila tubik mulut dia cakap tu, sudah. Nampak tunggil selalu dah lah jahilnya. Kerana duk bawa ajaran-ajaran yang sesat. Kerana misal bagi ajaran sesat tu, mana contoh ajaran sesat? Tu seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasyhur itu. Ada ni. Kelompok yang mengatakan tak wajib belajar ilmu sifat 20 tu. Tu padahal ilmu sifat 20 ni sebagai wasilah untuk mencapai maqasidnya ialah ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah tu wajib. Wajib kenal Tuhan tu wajib. Tu kerana Tuhan kata dalam Qurannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu illa melainkan hikmahnya liya'budun. Liya'budun tu orang panggil lamu ta'lilil hikmah, dia panggil sebagai kebijaksanaan Allah Ta'ala buat manusia jin ni, hikmahnya supaya manusia jin tu ya'budun. Apa ya'budun? Katanya Abdullah bin Abbas, liya'budun ay liya'rifun, supaya mengenal. Karena nak jadi seorang itu mengabdi diri kepada Tuhan, bagaimana dia boleh ibadat pada Tuhan, ikut perintah Tuhan, tinggal larangan Tuhan, kalau dia tak kenal Tuhan? Maka tak boleh jadi ibadat pada Tuhan, taat perintah Tuhan, tinggal larangan Tuhan, melainkan dia kena kenal Tuhan itu apa. Jadi maknanya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka kenal aku dan ibadat pada aku, abdi diri hanya pada aku, liya'rifunani wa ya'budunani. Gitu, supaya ibadat pada aku dan jadi hamba hanya kepada aku. Itu maksud gitu. Tu jelaslah bahawasanya wajib kena kenal Tuhan. Maka kalau tak kenal Tuhan, maka seorang tu tak boleh nak ibadat pada Tuhan, tak reti nak ibadat, tak reti nak taat ke Tuhan, sebab dia tak kenal Tuhan tu apa. Silat air bulan dia mengaku dia pula dah Tuhan. Seumpama Firaun dan sebagainya tu. Dia mengaku diri dia dah pula dah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Tu maka kalau gitu kenal Tuhan tu wajib. Jalan nak kenal Tuhan ni banyak. Satu daripadanya ialah mengaji ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid ni ilmu menghuraikan rukun iman yang 6 tu. Supaya iman kita, kepercayaan kita tu ada aqdun, ada aqaid, ada tambatan, ikatan-ikatan segala kepercayaan kita. Ikat tu ikat dengan secara mati dah, tak terbuka dah. Paku tu paku kemah, tak boleh nak buka dah. Kalau kata bangunan juga piling tu memang dalai sungguh dah, tak boleh nak putus dah. Itu kita. Kalau gitu, jalan nak kenal Tuhan ni pun wajib juga. Jalan nak kenal Tuhan ni pun wajib juga. Maka ulama kita gali daripada Quran hadis, jadikan satu ilmu namanya ilmu tauhid, atau ilmu aqaid, atau ilmu akidah Islamiyah, atau ilmu usuluddin, atau ilmu aqaidil iman, atau ilmu ma'rifatu ammah, atau ilmu apa lagi, banyak nama dia ni, ilmu kalam, ilmu tauhid. Kalau di tanah Jawi kita ni dimasyhurkan dengan ilmu sifat 20. Tu nama dia ilmu sifat 20. Tapi hak tulah ya apa sama yang berlaku tu. Tiba-tiba mari orang kata tak payah ngaji ilmu sifat 20 ni, tak ada zaman Nabi. Sudah penat le cakap gitu kan. Tak ada zaman Nabi.
Nabi ajar ada ilmu sifat 20. Susah cakap dengan orang lagu ni. Nah, ilmu tajwid itu tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Ikhfa, idgham, bila gunnah, ma'al gunnah, izhar, iklaq, mana ada zaman Nabi mengajar gitu. Jadi ulama tajwid lah yang menyusun ilmu tajwid supaya kita mengaji waktu mudah kita nak baca Quran. Jadi bukan dalil tu tak ada zaman Nabi. Nabi ajar ada ilmu tauhid. Berat cakap itu. Kerana Nabi itu sumber ilmu. Jangan kata ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Mishaf Al-Quran tu sendiri di zaman Nabi itu tidak begitu lengkap disusun. Hak tidak lengkap disusun tu pun tidak ada baris, tidak ada titik. Nak baca mana? Jadi jangan duk perasa diri kita tu macam sahabat Nabi. Ni ramai orang ni berasa macam dia tu sahabat Nabi, duduk zaman Nabi, hidup-hidup zaman Nabi. Zaman Nabi Quran tu disusun di dalam mishaf tidak lengkap. Yang tidak lengkap tu tak ada baris, tak ada titik. Siapa hak susun lengkap Al-Quran dalam bentuk mishaf? Bukan Nabi, sahabat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi syur supaya susun Quran. Kerana duk tengok ramai di kalangan huffaz, orang-orang hafiz Al-Quran ni syahid kerana berperang dengan fuak-fuak murtad, fuak-fuak enggan keluar zakat dan sebagainya. Maka mari telitah dalam kepala otak Sayyidina Umar, kalau mati ramai lagi orang yang hafal Quran, bagaimana umat Islam yang kemudian generasi yang seterusnya nak baca Quran? Maka diberi syur kepada Abu Bakar, ya Khalifata Rasulillah, mari kita hipung, tulis Quran dalam bentuk mishaf. Sayyidina Abu Bakar kata, bagaimana boleh bicaranya Umar, benda tak pernah Nabi buat. Ada juga tu buah fikiran gitu tu. Boleh bagaimana boleh mikir nak buat benda Nabi tak buat Umar. Tak boleh terima aku. Umar kata, tapi ni molek wala Nabi tak buat pun. Sebab itulah Nabi kata, kalau ada lagi Nabi lepas aku, Umar hak layak. Kata ni Sayyidina Umar hak layak. Ya sungguh. Tak apa, Allah kata aku fikir dulu. Fikir-fikir tengok esok. Allah kata betul sungguh kamu ni. Walau Nabi tak buat pun betul sungguh. Sikit lagi siapa dia nak boleh baca Quran kalau pakai hati habis kan? Maka mulalah penyusunan Al-Quran tu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar, zaman Uthman, siap. Jadilah Mishaf Uthmani. Tapi tak ada lagi baris tu. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiba-tiba Sayyidina Ali dengar orang duk baca Quran. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sudah, salah makna tu. Berubah baris, berubah makna. Jadi makna dia, jadi sesungguhnya Allah tidak menghirau puak-puak kafir musyrik, dan Nabi pun Tuhan tak hira, tak cara. Pergilah dua-dua ni. Jadi guana pun. Berat tu. Sebab tu ayatnya, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah dan Rasulullah tak hira orang kafir musyrik buat berapa. Nak kata gapo, nak hina ke, nak lawan ke, nak perang ke, nak maki ke, nak gapo, nak bunuh sekalipun, Allah Rasul tak hira. Itu maksud gitu sebenarnya. Tapi oleh kerana berubah bagi, berubah makna. Maka oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, disuruhkan Imam Abu Aswad Ad-Du'ali diletak baris-baris di dalam Al-Quran supaya baca tu dengan betul, supaya tak berubah makna. Berubah balik, berubah makna. Ni dah anak-anak kita duduk ngaji tak pondok tu, ngaji ilmu nahwu, ilmu sarah tu. Supaya boleh baca kitab-kitab Arab yang tak ada baris serta betul. Baca saja, tak baca serta betul makna. Betul orang panggil makna. Bila baca betul makna, betul lah huraian, betul lah kesimpulan, betul lah kefahaman. Kalau salah baca, salah faham, salah dah kefahaman. Tapi titik tak ada lagi Quran. Jin, kha, ha, hadullah belakang, tak ada titik belakang. Bata, sa, tak ada titik belakang. Semua khekok gitu, paulak, cacing gitu ya. Tak ada titik ke apa. Maka oleh Imam Ahmad Al-Farahidi diletakkan pula titik pada huruf-huruf hijaiyah supaya dapat cam. Ini jim, ini kha, ini ha, ini ba, ini ta, ini sa, ini ain, ini ghin. Siapa buat tu bukan? Itu ulama tu.
Jadi kalau orang cakap atas ada orang Nabi ngaji apa? Bodoh cakap gitu tu tak titik mana tu. Terus baca Quran ni. Quran ni tak ada titik tak baris sama Nabi baca tu boleh tak? Al-jamdulillah boleh, alhamdulillah, dulillah, alamin, alamin, ngalamin boleh tu. Nak baca mana Quran? Kalau tak ada titik. Lepas tu ulama buat tu. Ulama buat tu lebih mudah kita. Sama lah ilmu tauhid ni pun. Cari dalam Quran hadis ni kan, kita jahil gini aja lah. Ulama ni gali daripada Quran hadis, ikut uslub Al-Quran, ikut cara Al-Quran. Contoh kita mengaji lagi akan Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak, ada Allah tentu tidak, baru Allah tentu tidak, tentu tidak Allah baru, tentu tidak Allah tak ada, tentu tidak Allah tu binasa, tentu tidak Allah serupa akan yang baru, tentu tidak Allah tu berbilang, tentu tidak Allah tu ada sifat lemah di zat dia. Itu tengok Quran tu mana? Lam yalid wa lam yulad. Tengok. Tentu tidak Tuhan di beranak, tentu tidak Tuhan beranak. Yalid yulad tu mustahil. Lam yalid wa lam yulad istihalatun mustahil. Itu cara Quran belaka tu kita mengaji ilmu tauhid tu. Sama juga dalil akal. Kalau Tuhan tidak esa, tidak bersangatan esa, pasti dia berbilang. Kalau dia berbilang, paling kurang berbilang dua. Ada kalanya dua ekor Tuhan ini saling bekerja sama, ada kalanya saling berselisih pendapat. Maka jadi mana? Membawa natijahnya tidak boleh ada makhluk ini walau sebutir zarah sekalipun. Habis di Quran mana Tuhan? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada pada langit dan bumi ni Tuhan lain pada Allah, nescaya hancur bu langit bumi. Kalau ada, tak ada tak? Tak ada. Maka sebab tu langit bumi ni ada. Kalau ada Tuhan lain pada Allah, jangan kata hancur bu. Mana hancur bu tu tidak boleh dibuat sejak daripada arwah walau sebutir zarah. Itu ulama bahas. Ada ilmu tauhid lah kan. Ambil daripada Quran hadis lah kau tu. Jangan duk kata ambil daripada falsafah Yunan. Itu semua ngarut tu. Bila masa pula Aristotle, Aflatun tu ngaji sifat 20 nya. Bila masa pula Aflatun, Aristoteles, Sokrat. Itu bahasa Arab baca kita kalau orang putih tu Plato. Apa lagi? Pluto tu pendek Pluto dia ni. Plato apa nama bahasa orang putih tak kita sebut lah kayaknya. Kalau bahasa Arab sebut Aflatun, Plato tu Aflatun lah, Aflatun. Sokrat. Apa lagi? Itu tokoh-tokoh falsafah Yunani. Bila masa dia benar Allah wujud kita bakal. Bahkan ulama sifat 20 ni lah yang mengkafirkan buah falsafah. Bisalah fatin kafaral falasifatul aidah idza ankaruha wa hiya musbattah. Dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, Asy'ariyah, Maturidiyah, ada susun ilmu sifat 20 ni. Mereka mengkafirkan puak falsafah dengan sebab puak falsafah ingkar 3 perkara yang sabit dengan dilalah qat'iyyah. Itu jadi sebab keharian kita. Kalau kata mengaji sifat 20 mengaji falsafah, ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Betul? Ulama sifat 20 kafir diri sendiri ke lagu mana? Jadi pelik, jadi karut. Dia apa tu boleh lah. Tapi kalau orang ngaji sungguh dia apa yang cakap ngaji sifat 20 ngaji falsafah? Yang sebenarnya kata Imam Sa'duddin At-Taftazani dalam kitab Syarhul Aqaid, orang yang mentahmah. Orang dia kata dalam kitab Syarah Aqaid, dia kata wa amma ma qila, dan ada pun barang yang dikatakan oleh ba'dul jahilin, oleh sebahagian orang bodoh ni, min ta'ni fihi wal man'i anhu, daripada mentahmahkan ilmu sifat 20 ni dan menegahkan orang lain daripada mengaji ilmu sifat 20 tu, innama huwa, hanya sahaja perkataan orang jahil tersebut tu ilmu ta'assub fi dini, atau orang ta'assub dalam agama tu.
fi mutafalsifati, dan orang-orang yang masuk secara mendalam dalam ilmu falsafah. Dia hak terju masuk dalam ilmu falsafah, terju masuk dalam-dalam, kali dia tuduh ngaji ilmu tauhid ni pula falsafah, padahal dia hak salah masuk dalam lupa. Tu banyak dalam kitab dia sebut tu. Sebab apa dia kata tak terima? Kaifa yutasawwaru, bagaimana boleh kita terlupa dalam kepala otak kita al-man'u oleh menegahkan ma huwa awwalul wajib, menegahkan daripada barang mengaji pada awal-awal yang diwajibkan, difardukan. Itu dalam kitab Syarhul Aqaid disebut lagu tu. Jadi sebab tu orang yang melarang orang mengaji ilmu sifat 20 ni setengah daripada ciri-ciri ajaran sesat. Ajaran sesat. Sebab apa? Sebab dia nak al-qasid ifsadal aqaidil muslimin. Orang yang bertujuan nak menghancurkan akidah orang Islam. Bila orang Islam tak mengaji sifat 20 habis, akidah dia tak ada. Pegangan dia tu tak ada. Dia nak ikut pegangan Nabi tu, dia tak boleh mereka melalui ulama hak susah ni. Macam kita nak semaya, kalau kita tak mengaji fiqh, nak semaya ke mana? Nak gali dalam Quran. Nah, dalam Quran tak sebut takbir, ada takbiratul ihram. Ada sebut pun farka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama dengan orang yang rokok. Semaya rokok saja, tak ada takbir tidak pada sujud. Tak nak gali dalam hadis Nabi, banyak hadis ni. Kau masuk dulu. Maka kita nak tiru Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah olehmu sebagaimana pun tengok aku semayang. Ni juga ada juga ajaran sesat. Tak semaya dia apa-apa, cari Muhammad dulu, nak tengok Nabi Muhammad semaya lagu mana. Baru kita, dah Nabi kata kita, ambil dia hadis secara literal lagu tu, memang sesat. Kalau ulama, kita ambil dia ulama syarah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ay sallu kama alimtumuni usalli. Ar-ru'yah bimakna alimah. Tengok. Semayang olehmu sebagaimana mu tengok aku semayang, yakni semayanglah olehmu sebagaimana mu tahu aku semayang. Tengok dengan mana tahu. Maka nak tahu dari mana? Nabi pula kata, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya innama tu adatu hasbin wa ta'kid. Alat nak menghasar, mana menghasar mensakat, dan takkid mana nak mengkuatkan. Tidak ada jalan lain. Ilmu tu didapat dengan belajar. Apa nak ngaji? Maka kita pun ngaji ilmu fiqh. Pertamanya niat lagu mana? Ada muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, muqaranah tausi'iyah. Maka muqaranah tausi'iyah tak sah. Sebab apa tak sah? Bukan niat tu, dia panggil membaca niat. Dia panggil membaca niat dalam takbiratul ihram. Mana? Dia kata Allah, dia kata Allah tu sahaja aku semaya. Fardu zuhur, ataupun fardu akbar zuhur. Jadi dia baca dalam hati kita, Allah, sahaja aku semaya fardu. Dalam hati dia. Jadi itu tak sah, tu bukan niat tu dia panggil. Dia panggil membaca niat di tauzik, dihencir-hencirkan dalam lafaz takbiratul ihram. Lepas sekurang-kurang sah niat ni ialah muqaranah urfiyah. Mana? Kita sedar ketika mana kata Allahu Akbar, takbiratul ihram tu sedar. Aku semaya fardu zuhur ni, bukan duk bengok ni. Tu. Sedar, buat kita sedar. Tak sedar. Allah, aku buat apa ni? Sudahlah. Duk bengok aku duk merah. Wasulah benar. Lagu tu. Wasulah lah. Sebab tu tak ada dalam mazhab Syafi'i ada wasulah tu. Orang yang mengaji fiqh tapi dua wasulah lagi takbiratul ihram, kata ngaji mazhab Syafi'i ni jadi depan fiqh dah ni. Allah apa? Niat tu jauh tak masuk tu. Tak masuk apa? An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tu tempatnya dalam perutmu, dalam hatimu, takkan mu tak apa. Macam kita duduk makan nasi, orang telefon orang kata, murah ke apa tu? Ada kita duduk, tak tahu lah saya ni, buat gapo tau? Nasi nak masuk tu 10 kali tak masuk apa? Buat tak tegak buat gapo gitu. Tak khabar.
Mesti dah khabar pun. Kau dah makan nasi ni. Kau bawa itu. Yakin itu apa sedar. Tak sedar apa. Nah, sama ha? Nah, niat semaya tu gitu. Bukan gitu sungguh lah. Nah, ada qasak, ta'aruf dan ta'yun. Mana qasak? Aku semaya sedar. Ta'aruf mana fardu. Nah, ta'yun zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Nah, ta'yun nafsi imaman au makmuman jama'atan. Jadi kalau wasuah saya ustaz, memang payah kalau nak Allah Akbar tu ada tak minta apa aku buat gapo ni. Nah, tak minta gapo pakai ikut sedar gitu. Nah. Mana? Jadi pula. Ada akak ni mahal saja. Jadi disunatkan pula wayundabun nutqu qubailat takbir. Sunat pula kita bertutur dulu sebelum sedikit daripada takbiratul ihram. Sebab apa? Supaya menolong oleh lidah akan hati kita. Liyusa'adul lisanu fil qalbi tu, supaya menolong oleh lidah pada hati kita tu. Mana bertutur. Mana kalau Arab kat sebut usalli fardhaz zuhri. Kalau orang Arab. Pak kalau kita ni hidup kepek, orang Melayu, tak sudut koyak Arab lah. Nah, baca kod Melayu lah. Sebelum takbir tu aku semaya fardu zuhur ni. Allahu akbar. Terngia-ngia lagi tak gapo hak kita kata tu dengan ingatan hati kita tu. Terngia-ngia lagi bukan aku semaya fardu zuhur ni. Lepas tu minggu depan baru takbir. Memang tak ingat dah lah. Nah, selalu dah qubailat takbir, sebelum sikit daripada takbir. Aku semaya fardu zuhur ni. Allahu akbar. Ketika mana kita kata Allahu akbar tu gapo hak kita sebut tadi masih terngia-ngia dalam hati kita. Tak apa dah. Boleh dah tu. Yalah dah tu sedar kata duduk semaya fardu zuhur ni. Bukan duduk berak, duduk baca surat khabar, kau duduk siaikan, kau dapur bukan. Sedar. Tu lagu tu. Tu orang panggil uruf, muqaranah urfiyah. Adapun muqaranah kamaliyah tu memang payah lah nak dapatnya. Tu perbahasan lagu tu dalam ilmu fiqh tu. Ulama ambil mana? Ambil daripada Quran hadis. Jangan mula mana hadis Sahih Bukhari ustaz, Sahih Muslim. Berat cakap gitu. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyati. Hanya sahnya amal itu dengan niat. Nabi sebut gitu. Jadi nak ceritanya apa? Semua ilmu yang alim ulama kita susung itu walaupun tidak ada di zaman Nabi secara mata pelajaran fanil ilm, tak ada mata pelajaran, tak ada Nabi ngajar. Malam sini Nabi ngajar apa? Tauhid. Malam Selasa fiqh lah. Malam Rabu tasawuf. Nabi hebat gak ngajar tasawuf. Kitab ke apa Nabi? Berat kalau itu bukan Nabi. Nabi tu bukan Nabi lah, tok lebay lah tak kira tu. Nabi ni sumber ilmu. Orang rojak di Nabi belaka kalau gapo-gapo zaman Nabi. Pala ni tak ada lah Nabi. Maka nak rojak di Nabi tak boleh. Orang ambil dia alim ulama. Alim ulama susung ilmu ni. Jadi kalau orang kata tak payah ngaji lah sifat 20 sebab Nabi tak ajar. Rakyat ke dia? Nabi tak ajar ilmu hadis. Sahih li ghairi, hasan li ghairi, hasan li zatih, dhaif, aziz, ahad, masyhur. Ada zaman Nabi tu. La aslalah, maudha, asyaddud dhaif. Tak ada zaman Nabi tu. Siapa susung? Ulama muhaddisi. Alim ulama hadis susung ilmu hadis, ulumul hadis, mastalah hadis, ilmu ilal. Tu semua tu ulama belaka susung. Jangan kita kata tak ada zaman Nabi kan, tak perlu ngaji. Dak ada kalanya fardu ain seperti ilmu ni, ada kalanya fardu kifayatin. Seperti ilmu nahwu, sarah, balaghah, ma'ni, bayan, badai, istiqaq, wadha, usul fiqh, qawaid fiqh, usul tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, masalah hadis, ilmu ilal, mantiq, apa lagi? Maqulatul asyar, adabul bahthi wal munazarah. Itu semua tu ilmu-ilmu yang fardu kifayatin. Tu. Kalau kita tahu lagu tu kan, barulah kita reti, oi hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tubuh dia tu habis ulama tu bagai-bagai jenis mata pelajaran ilmu. Bagai-bagai jenis jurusan, bagai-bagai jenis fakulti, bagai-bagai jenis sekolah agama, madrasah, pondok, kolej, universiti. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada UIA tu.
Nah, UAE tak ada. Nubuh mana UAE? Universiti Islam Antarabangsa. Nabi Muhammad tak ada Islam antarabangsa. Nak Islam kat mana? Nabi Muhammad hok bawa Islam. Tu. Tak ada Masjid Saujana ni. Tak ada kitab Misbahul Munir ni. Kita pun tak mengaji lah. Kalau Nabi Muhammad tak ada, tak tahu duk apa ni. Barangkali duk pakai daun pisau tudung depan belakang duk main hu. Ni. Tak ada tamadun ke apa. Kalau kita duk reti tutup aurat, pakai lagu ni comelnya, tudungnya, baju kurungnya, jubahnya, gapo tutup. Ni Nabi Muhammad lah. Terbit di dia tu banyak mana segala kebaikan. Tu tengok. Jadi jangan kita guna cakap lagu tu. Ciri-ciri ajaran sesat. Mana? Ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20. Yang termasyhur itu. Jadi kalau tak wajib belajar, orang tak ngaji. Hatunya tipu kau fofok ajaran sesat tu. Kita dah cerita dah. Satu hamba Allah tu dia habis piti puluh-puluh ribu nak tipu kau tak syekhnya, tak syekh tarekat ya di kota Damansara. Jadi satu daripada cerita dia kata, ustaz, tok guru dia ni, tok syekhnya ni, dia pernah tanya kenapa syekh tak semaya. Jadi syekh dia jawab, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Kemahal. Rasa nak tweet ada Twitter ni. Sedap punya, Masya Allah ni kalam. Kaya kata, kalau awak mengaji sifat 20 tu tak kena tipu puluh-puluh ribu dah. Lepas dia cakap kita boleh hakak tangan pelepuk nafas butir atas muka tu. Awak ni nak jadi syekh apa, fardu ain tak lepas. Akidah awak mengajar tu akidah falasifah kafir itu. Akidah Syiah Ismailiyah batiniyah tu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu. Kufur siapa yang tikak lagu tu. Tadi kan? Bisalah satin kafaral falasifatul aida iza ankaruha wahyal musbatah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maita. Wa hasyrun li ajsadin tu etika kita. Dihimpunkan kita di padang mahsyar dengan jasad-jasad. Tiup sangkakala yang kedua ni kita akan bangkit dengan jasad balik daripada kubur masing-masing. Dihalau oleh malaikat daripada belakang pergi kepada mahsyar tempat beripung tu. Pada Arafah Tuhan salin bumi baru. Seluruh manusia start daripada tu ada, sapalah manusia akhir usia dunia ni, pakat wakil seketak dengan tubuh masing-masing. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita adalah mayit, bangkai. Kata falasifah dah, kita hanya bangkit dengan roh sahaja. Sebab apa? Sebab jasad sudah hancur dimakan ulat dalam kubur. Tengok. Kafir dah orang yang tingkat gitu? Kafir tu. Ataupun roh ni satu, jasad ni banyak. Macam sufuk Syiah Ismailiyah batiniyah yang etikak macam mana? Kita ni sebenar tubuh kita ni lama je tubuh Ahmad Faiz ni. Roh ni bila tentu boleh jadi roh Saidina Umar, tak tahu. Jadi Umar ni masuk. Walaupun tubuh Umar mati dah, tapi roh dia tu jadi gentayangan. Tak tahu nak masuk mana. Masuk jasad ni, masuk jasad. Tiap-tiap zaman begitulah. Kalau orang etikak lagu tu, dia Syiah Ismailiyah batiniyah. Walaupun pakai serbai hitam atas dahi, janggut panjang, dua belah, pakai jubah belah, bertukar pula, kelekuk-kelekuk, ramai follower pula. Takbir pecah lekung sekalipun hebat. Tapi kalau iktikad tanah suhul arwah, boleh pindah roh. Walaupun yakin ada hari kiamat, tetaplah dia tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab nanti bila ditiup sangkakala yang kedua, tubuh tu banyak. Jasad tu banyak, roh bangkit serentak. Boleh tak? Ruh Omar tu nak masuk tubuh mana? Apa ni lah? Tubuh mana? Akhirnya tak ada, tak wakil dengan jasad, wakil dengan roh juga. Sama dengan falsafah juga. Kafir tak? Kafir, jangan main tu. Jadi kalau awak mengaji sifat 20 ni, ketika tak syekh awak tu kata gitu, sudah dia cakap tu nyah lalu tak ada lepuk atau mubah ni kata. Pelawak penipu ni apa? Sifat 20 pun tak lepas. Akidah fardu ain pun tak lepas. Macam mana nak jadi syekhut tariqah? Ni banyak orang lah ni tak berani ngaji hak ni. Juga ambil hak lopak tinggi selalu. Itu kena tipu, sesat.
Tengok. Satu. Dan ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Di dunia lagi, di dalam lagi, di dunia lagi. Buailah dah sebutir lagi tu. Nah, di dalam dunia. Tu gitu je. Jangan di dunia, di dalam mana? Di dunia. Jadi di dalam mana pula? Di dunia mana pula? Jadi dua kali tanya tu. Nah, dan ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Buat sebutir dah tu, sipai boleh poket tak apa. Terlebih sikit dah tu dah. Ada ni buat ajaran sesat agak ni. Boleh tengok Tuhan dalam dunia. Yang ilmu dia, usaha bagaimana kita nak boleh tengok Tuhan di dunia ni. Macam Tok Syekh lagi. Tok Syekh tadi dapat dah, dia kata. Dia Tuhan mari masuk dalam kubur dia masa dia duduk mengaji di Indong dia. Dia kata masa dia duduk mengaji di Indong, Tok Syekh tadi tu, anak murid dia suruh semaya, dia suruh puasa, jangan tinggal syariat, berpegang teguhlah kalian dengan syariat Nabi Muhammad. Hebat ya syarah. Jadi sebab tu ramai orang ikut. Ramai ribu pelakon-pelakon artis apa pakai ikut sungguh ramai. Tu sebab dia nasihat dia bagus. Dia nasihat dia tu menyebabkan orang tu lunak dengar, beralu lembut, tak ada lah kasar macam kita ni. Dia memang gitu, dia kena lah halu lembut. Orang kita ke suka lembut-lembut gitu, lembut halu juru, padahal naga tu jangan main-main. Dia suruh semaya, suruh puasa. Awak tak boleh tiru saya. Dia tak semaya, dia tak puasa. Orang tanya pasal apa? Ni ayat yang ngajar kita hikam. Hebat. Ibnu Athaillah kata, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuhu. Barang siapa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala, dia tu terpelihara daripada api neraka, lam tadur jinayatuhu, tidak ada mudarat segala jinayah dosa dia buat. Jadi kalian semua belum dapat lihat Allah Ta'ala di dunia kan? Belum lagi kata. Kami ni orang cemar, orang banyak dosa, banyak orang panggil mazmumah dalam hati, macam mana kami nak tengok Tuhan ya Tok Syekh. Saya kata, ada pun saya ni boleh jadi syekh lagu ni saya dapat lihat dah Tuhan ni. Mana ketika mana saya menutup di Indonesia dia ya. Tok Syekh saya tanah saya hidup-hidup dalam kubur. Rupa-rupa yang ambil cerita noh hak Indonesia buat, cerita Sunan Kalijaga ni. Skrip tu dia ambil. Buhlah cerita dia. Tapi orang tak tengok cerita tu, dia tak tahulah. Hebat tu guru kita ni. Kena tanah dalam kubur. Jadi kalau siapa dia tak dapat lihat Tuhan, mati terus dalam kubur tu. Pakai tak pakit dah lah. Pakai talqin baca yasin, maka gitu kan. Kalau kita tanya pun pelik weh. Lepas tu tak mandi dulu kau. Jadi dia hanya dalam kubur, dia kata duduk zikir ni, Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba nampak cahaya daripada langit. Nampak mata dia ni tembuh. Dia kena tanah. Tembuh nampak pas langit ni mata dia ni. Nampak Tuhan daripada langit tu bercahaya dia ya. Berkelip-kelip cahaya turun daripada langit masuk dalam tanah kubur dia, duduk depan muka dia gini Tuhan. Nampak dia Tuhan. Lalu dia pun tanya, ya Allah, apakah nasib saya nanti di akhir akhirat? Lalu Allah Ta'ala pun firman kepada dia, Abang Mak Abang Mak jangan bimbang. Abang Mak syurga dah. Buat lagu apa Abang Mak nak buat. Aku sebab tu anak dara orang bini dia, bini orang pun bini dia. Tak ada aurat ke apa, sebab dia Tok Syekh hebat ni, wali besar ni. Tu tengok. Jadi ramailah anak murid nak tu. Awak semua tak boleh buat macam saya, sebab awak tak nampak lagi Tuhan di dunia ni. Tuhan ada ayat ada, awak ni syurga ke apa tak ada kan? Ikut syariat Muhammad dulu. Tak ada pun saya lain dah, special. Saya dapat dah Tuhan jumpa dengan saya jumpa dengan Tuhan. Tuhan royak dah saya garanti syurga akhirat esok. Buatlah gapo. Inilah makna Ibnu Athaillah kata ni, padahal bukan makna gitu. Dia seleweng tengok. Tegak ramailah orang jadi anak murid dia. Sebab apa? Nak sampai ke makom macam dia tu, tahap macam dia tu apa? Dari situ tak ada halal haram dah lah. Tuhan sendiri royak dah kita ni syurga. Lepas tu kata kalau tiba-tiba jebak Tuhan kata Abang Mak dengar kau tak sudut kacau lah duk berzikir ke gapo, dengar kau juga. Dengar lagu mana?
Agak-agak lagu mana kata ni? Memang Tuhan tentu belaka, sebab itulah hikmatnya kita ni tak tahu gapo hak tentu supaya apa? Supaya kita husnuzan ma'allah, suka baik dengan Allah. Nabi kata, Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku sesungguhnya di sisi sangka hamba-Ku. Maka sebab tu kita suka kata baik dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya Allah jadikanlah aku ni orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Jangan kamu jadikan aku orang yang syaqawah, orang yang celaka. Maka kita doa, Allahumma khtim li bi husnil khatimah, Allahumma khtim alaina, Allahumma khtim Allahumma khtim alaina bil iman wal islam. Kau ikutlah gapo kita doa, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Kau gapo doa dengan Tuhan. Kita suka baik dengan Allah Taala. Nah, sebab Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Karena sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, dah kalau Tuhan tentu belaka dah, orang ni bahagia, orang ni celaka, orang ni syurga, orang ni neraka, kita duk beramal buat pasal apa? Pakai serah pada apa hak Tuhan tentu lah. Tebing kita duduk mengaji, duduk mengajar, duduk berzikir, duduk semaya bal, siapa kau berasak berapi dahi-dahi soyok habis kain telekum maya kau gapo, kuat sangat ibadat ni, tu tentu neraka juga. Nah. Sahabat Nabi pernah tanya lagu tu. Lalu Nabi kata, jangan lagu tu. Kenapa? Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu tu muyassarun lima khuliqalahu. Dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Jadi kalau sesuatu tu dijadikan oleh Allah, Allah tentu dia ahli syurga, maka Tuhan permudahkan dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka sebab tu kita pun beramal dengan amalan ahli syurga. Nak minta-minta Tuhan kekal sampai mati kita, supaya kita ni jadi ahli syurga. Tu sengkau baik kita dengan Tuhan. Jangan kita suka jahat dengan Tuhan. Aku duduk mayabel bukan lu neraka. Tu suka jahat dengan Tuhan tu. Maka kita pun tak semaya. Memang dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan mana? Dipermudahkan untuk kita ke neraka. Tu lagu tu. Maka sebab tu hikmah kita tak tahu apa hak Tuhan tentu. Apa yang kita tahu ialah apa yang Tuhan buat. Bila Tuhan buat berlaku ni, barulah kita tahu, oh ini hak Tuhan tentu sedia kala lagi. Karena dia tak buat apa yang dia tak tentu, dia buat apa yang dia tentu. Habis itu. Itu pun ajaran sesat ke tu? Ajaran nak tengok Tuhan di dunia. Tak ada siapa dia boleh tengok Tuhan di dunia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususiah, nikmat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lihat Tuhan, nampak Tuhan tu ialah jaizul aqli, haruh pada akal. Haruh pada akal. Dalilnya mana? Nabi Musa minta dengan Tuhan. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana Musa sampai ke miqat kami, maka berkatalah akan dia oleh Tuhannya. Setengah daripada hak Musa minta dengan Tuhannya ialah arini anzur ilaika. Hei Tuhan, berikan kepada aku dapat nampak zatmu. Qala lan tarani, Tuhan jawab, maaflah hei Musa, di dunia ni mu tak dapat nampak aku, kerana hak ni sahaja aku sipai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama faham mana daripada ayat tersebut harus pada akal dapat nampak zat Allah Taala. Kenapa? Kerana Nabi Musa minta dengan Allah Taala. Kalau perkara tu mustahil pada akal, tentu Musa tak minta, salah. Nabi Musa tak akan jahil hukum akal, betul tak? Itu. Tetapi tak dapat melainkan Nabi Muhammad di dunia. Siapa yang dakwa dapat nampak zat Allah di dunia dalam jaga, kufrun bila khilafin, kafir dia tanpa selisih pendapat ulama seorang pun. Ijma', sepakat ulama kata orang tu kafir. Adapun apa Allah Taala dalam mimpi, hak tu harus berlaku. Harus berlaku dalam mimpi lain, sebab mimpi bukan alam ajsam. Itu lagu tu. Habis itu. Adapun perkataan orang tasawuf, ini satu lagi kena jaga. Orang tasawuf dia cakap, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fih. Contoh, ma ra'aitu syai'an, tidak melihatlah olehku akan sesuatu daripada makhluk ni. Illa melainkan wa ra'aitullah fihi, melainkan aku lihat Allah pada makhluk tersebut. Sudah.
Ni kalam orang tasawuf tu diambil oleh fuak-fuak ajaran sesat, lalu disesatkan fahaman orang-orang awam. Mana? Kata tengok, ni wali ni. Dia kata tengok makhluk nampak Allah. Allah duduk dalam makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Ittihad, hulul dengan makhluk. Kalau di Jawa tu ada istilahnya manunggaling kaula gusti. Ni menunggal dengan Tuhan. Nah, menunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tuhan dengan hamba tu lah. Tuhan dengan hamba sama. Disampai satu tahap, Tuhan tu meresap masuk dalam tubuh kita, menyatu dengan kita. Kita ialah dia, dia ialah kita. Kira selesai hakikat tu berakhir tu benda gitu tu. Nah, engkau ialah aku ialah engkau. Duk kedai kopi dia. Hari duk buat benda lagi tu. Borai mari atas kopi lewat mengamuk mengaruh lah. Apa maksud sebenar tu? Ma ra'aitu syai'an, tidak melihat olehku. Ra'a yang pertama tu ru'yah bil basar, melihat dengan mata kepala. Tidaklah mata kepalaku melihat akan makhluk, illa wa ra'aitullaha fihi, melainkan ru'a yang kedua, ru'yah yang kedua tu ru'yatul basirah, melainkan mata hatiku nampak Allah yang menggerakkan pada sesuatu tadi, yang mendiamkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbirkan, yang menjadi tuan empunya sesuatu tadi. Jelas dah. Karena Tuhan kan Rabbil Alamin. Tuhan tu Murabbil Alamin, Sayyidul Alamin. Rabbul Alamin mana? Tuan, Malikul Alam, pemilik alam, Sayyidul Alam, tuan bagi alam ni. Atau Murabbil Alam, yang mentarbiyah, menyusun atur, mentadbir, menggerak, mendiamkan alam ni. Ayalah. Jadi orang tasawuf ni apabila mata dia tengok ke makhluk, hati dia tak terluput ingatan kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan Allah masuk menjelma dalam orang tu jadi tu, orang tu jadi Allah, Allah tu jadi orang tu. Oi, banyak ekor lah Allah ni kalau gitu kan. Nah, dia tu sesat kat tu. Ajaran sesat tu banyak. Jadi kalau tak ngaji ilmu ni lagu mana kita nak tolak? Tak boleh nak tolak. Tu ramai hak jadi pengikut ajaran sesat ni. Sebab apa? Sebab timbul jenis-jenis orang tak usah ngaji ilmu tauhid ni, tak ada zaman Nabi. Apa mengaji sifat 20 ni? Ilmu kalam. Nak ni, awak mengaji pula. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihat. Tengok. Tu ada juga ni ajaran-ajaran sesat ke? Ajaran-ajaran yang memegang, yang berhujah, beriktikad, memegang ni berhujah, berpegang iktikad dengan zahir ayat mutasyabihat. Zahir ayat tersebut memberi waham pada akal fikiran kita serupa Allah dengan makhluk, dengan yang baru. Zahir je. Hakikatnya sebenarnya tidak begitu. Contoh mana? Yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu semua tu dipanggil ayat mutasyabihat. Zahirnya nampak seperti Tuhan ni serupa makhluk. Mana? Yadullahi fawqa aydihim. Yadun tu mufrad, seputung tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tuhan ada seputung tangan. Khalaqtu biyadai, kami jadi khalaqtu biyadai, yang aku jadikan dengan dua tanganku. Dua tangan Tuhan. Dalam Quran kata biaidina, dengan tangan kami. Banyak putung pula dah tangan Tuhan. Seputung ke, dua ke, banyak. Sudah. Maka dia pun lalu kot tepi kuih Hindu, nampak tuan Hindu duduk tangan belik itu caca. Dia kata lebih kurang ni juga cuma bukan lagu tu lah, comel lagi lah kau. Tak serupa tangan bikuin ni. Ni orang panggil mujassimah, musyabbihah. Pegang dengan zahir ni bahaya. Bahkan kata Imam Sanusi, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada usul asas kekufuran dan bid'ah itu ialah at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman min ghairi arfiha alal burhanil aqliyah. Tu kalau tak silap gitulah bunyi lebih kurangnya.
Kena cek balik lagi tak. Dia kata setengah daripada teras asal menjadi kufur manusia dan bid'ah dalalah. Ada 7 belaka dah. Usulul bid'i wal kufri sab'atun. Setengah kata sittatun, 6. Ada kata 7, ada kata 6. Setengah daripadanya apa? At-tamassuk, berpegang bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah, dengan semata-mata zahir Al-Quran dengan hadis. Mana? Al-mutasyabihat lah. Min ghairi arfiha, daripada ketiadaan mengetahuikan dia, alal burhanil aqliyah, di atas hujah-hujah yang dibangsakan pada akal. Itu. Jadi dia pergi yadong tu tangan dengan mana anggota gini, anggota tangan ni. Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan comel lah, tak hitam lengit macam mung. Lagu mana tangan Tuhan? Akhirat esok kita boleh tengok lagu mana bentuk rupa tangan Tuhan. Tu mujassimah, musyabbihah. Maka dalam ilmu tauhid sifat 20 ni ajar kita lagu mana kita nak berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu awfawwid warum tanziha. Tiap-tiap nas Quran hadis awhamat tashbiha, yang memberi sengkaan perasaan pada kita serupa Allah dengan makhluk. Satu jalanannya ialah awilhu, takwil tafsili, sebagaimana kebanyakan ulama khalaf, ba'dul khalaf, dia takwil tafsili. Mana? Yadun bimaknal qudrah. Tangan situ bukan makna tangan anggota tubuh badan. Muka bukan dengan makna wajah muka tubuh badan. Tinggi bukan tinggi lawan bagi rendah. Atas bukan atas yang boleh tunjuk lawan bagi bawah. Itu. Lepas tu lagu mana tak faham tu? Ditakwil sekali lagi. Takwil tak ditakwil ijmali tu. Takwil tafsilinya apa? Yadun makna kudrat, wajhun dengan makna zat. Tinggi dengan makna menguasai, memerintah. Gitu. Supaya kepala otak kita tutup mari dah. Tuhan ni serupa makhluk tak? Itu sebahagian ulama khalaf. Au fawwid warum tanziha. Atau diserahkan makna murak, makna yang dikehendaki kepada Allah Ta'ala. Setelah mana ba'da tanzih, setelah menyucikan Allah Ta'ala tak serupa akan yang baru. Ini orang panggil ba'dus salaf. Sebahagian daripada ulama salafus salih, mereka takwil ijmali dulu. Tangan bukan makna anggota tubuh badan. Tangan situ bukan makna anggota tubuh badan tu. Ya makna tangan ni banyak. Makna tangan, makna asli, makna hakiki anggota tubuh badan lah. Tapi makna tangan secara majazi tu banyak. Anggota kaki tangan pejabat, kaki tangan pejabat. Kaki tangan pejabat, kaki tangan anggota bomba. Orang cakap gitu. Tanah di hujung kampung tu jangan duduk ganggu lah. 10 hektar tanah di hujung kampung tu dalam tangan saya dah. 10 hektar dalam tangan dia. Mana tangan dia berapa hektar? Tangan dia tu kena 20 hektar lah baru muat 10 hektar tanah gitu. Tangan ni tu bukan mana tangan ni tu. Tangan situ tangan majazi tu, bukan tangan hakiki. Ni tangan hakiki ni. Jadi apa makna tangan di situ? Bukan tangan hakiki, bukan anggota tubuh badan. Sebut je tangan, bukan makna anggota tubuh badan. Lepas tu apa makna tangan kalau bukan anggota tubuh badan? Wa ufawwidu amri ilallah. Serah pada Allah Ta'ala. Kita baca ya, amir ruha kama ja'at. Kita baca sebagaimana hak Nabi bawa mari. Qira'atuha tafsiruha. Baca area tu tafsir dia dah. Tak usah duk tanya banyak-banyak. Tu ba'dus salat. Dari Tuhan tak ada tangan. Apa makna tangan situ? Serah pada Allah. Tuhan tak ada muka. Apa makna muka situ? Serah pada Allah. Tuhan bukan duk tinggi, duk atas boleh tunjuk gini. Lepas tu apa makna tinggi atas situ? Serah pada Allah. Kerana tinggi hak kita boleh faham, tinggi lah kan? Rendah. Tu kan? Demo tinggi pada dia. Berapa dia rendah pada demo? Tu ada nisbah tu baru reti tinggi rendah tu. Tingkat 2 atas pada tingkat 1. Betul tak? Tapi tingkat 2 tu rendah pada bawah pada tingkat 3. Tingkat 3 pula atas. Duk mana atas, duk mana bawah? Boleh tunjuk atas duk mana? Reti nisbah tu baru reti atas bawah. Jadi atas Allah bukan atas
boleh tunjuk ada lawan bagi dia rendah atau bawah, bukan. Boleh faham atas lagu tu, tak boleh. Tak boleh, itu serah pada Allah Taala. Serah. Sebut atas ya. Wallahu a'lam. Allahu a'lamu bi muradih. Allah lah yang mengetahui apa maksud atas itu. Tu ba'dus salaf, tu lagu tu. Ada pun kita duk tunjuk Allah, tunjuk jari ni bukan makna bukan tunjuk tepat Allah di langit tu, bukan. Itu dia panggil isyarat kepada uluwi apa uluwi qadarih ataupun ulu makaniyah. Ulu makaniyah, tinggi pangkat tu. Bukan ulul makan, bukan ulul makan, bukan tinggi tempat, bukan. Kayak kita dah sebut, berimanlah pada Allah, tangan kita duk tunjuk ke langit. Ni amal juga kata, tengok. Tangan tidak boleh menipu. Itu menunjukkan ustaz tunjuk Allah di langit. Khabar ada bumi ni bulat kau lepas, bulat kau mendatar. Kalau Malaysia sekarang duduk bawah, kalau Malaysia lah duduk bawah, dia tunjuk Allah. Lepas tu Tuhan duduk bawah bagaimana? Kau tu bumi ni mendatar. Mendatar kau bulat. Bulat. Tapi bukan bulat betul lah. Bukan bulat macam bola dak. Ya agak macam bujur sikit. Bulat. Kalau mendatar, ada juga orang pergi mendatar kat sini. Tutup guru dulu pun amal pergi mendatar ni. Tak boleh nak salah ke dia. Tak ada. Kalau mendatar, kalau mendatar ni, kapal hok duk jauh tu akan nampak besar dah. Sebab yang mendatar. Kapal hok nak berlabuh di pelabuhan tu, duk jauh tu nampak besar dah. Tapi dak, daripada kecil, besar. Besar sangat lah, nak nampak jauh, kecil besar ni ya. Dak. Itu menunjuk kata bumi ni bulat. Bukan mendatar dak. Kalau mendatar, nyanyi orang hok buat rumah hujung bumi. Anak dia tak boleh main kat belakang rumah. Apa? Takut jatuh pas bawah. Tu. Dan bumi bulat ni bukan orang putih. Ulama-ulama kita dah hak jumpanya. Baca Tafsirul Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tu Imam Usuluddin Imam Mutakallimin tu. Sebut bumi bulat. Hanya segelintir saja yang berpegang dengan bumi mendatar. Salah faham pada ayat Quran. Itu. Sains ni baru je satelit ni mari kita ke atas. Bulat sungguh bumi. Ulama kita sebut lama dah. Dah. Kapal roket orang kata NASA naik ke bulan lah, wallahu a'lam betul ke tak naik ke bulan. Dah berkata bumi ni bulat. Tahun berapa? Ulama kita ni setengah daripadanya buat pertubuhan agama ni. Seumpama kalau di Indonesia ada satu jamaiyah yang terbesar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Nahdlatul Ulama. Kalau biasa dengar dia panggil NU, orang Indonesia dia tahu lah Nahdlatul Ulama. Logo dia tu lambai bumi bulat. Tahun bila buat tu logo tu? Belum ada lagi roket satelit ke apa. Ulama tahu dah bumi ni bulat. Ulama dulu kata ni. Ulama dulu dalam kitab-kitab kau sebut bumi ni bulat. Jadi kalau bumi ni bulat, maka orang yang duduk atas bumi ni tunjuk ke atas, bukan menunjuk tempat Tuhan di langit, bukan. Hanya menunjuk ketinggian, kedudukan, pangkat, miqdarihi, qadarihi, makaniyatihi, bukan tempat dia, bukan. Itu ingat baik tu dah. Tu. Ataupun kalau kita menjalani di atas sebahagian salaf yang lain, seumpama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengisbatkan semua tadi tu sebagai sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada juga. Tangan tu apa? Anggota tubuh badan? Bukan. Lepas tu sifatun min sifatillah, satu sifat daripada sifat Allah. Lagu mana? Tangan sifat Allah. Sifat Allah seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, takwin, idrak, yadun, wajuhun, jambun, istiwa, sama. Itu sifat ma'ani Allah Ta'ala, bukan anggota tubuh badan. Maka sebab tu Imam Az-Zahabi dia karang satu kitab Isbatul Yad Sifatan min Sifatillah. Kalau terjemah Melayunya, mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, bukan jarihatan min jawarihillah. Jangan tukar. Bukan mengisbatkan tangan tu satu anggota daripada tubuh badan
anggota tubuh badan Allah bukan, kalau tu sesat. Nah, mujassimah, musyabbihah. Habis. Tu pun sesat tu dah. Siapa dia pergi lagu tu sesat. Cuma kufur tak kufur tengok. Kalau dia kata Tuhan ada tangan, anggota tubuh badan sama seperti tangan kita ni, tu ijma' ulama kafir. Kafir tu dah. Mujassimah sharihah dia panggil. Mentajsim, menjisimkan Allah secara terang-terangan. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala ada tangan, anggota tubuh badan, kata tangan apa makna? Ni ya, hak maklum tangan ni. Makna maklum tangan, anggota tubuh badan. Tuhan ada anggota tubuh badan. Tangan yang bernama tangan. Tapi tangan Tuhan, anggota tangan Tuhan tadi tak serupa lah dengan tangan kita. Hak tu pada kufurnya khilaf ulama. Tapi sepakat sesat. Sesat tu sepakat. Tu lagu tu. Maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu dah. Ingat baik tu. Dan yang mengatakan ni atah perkata yang memegang. Atah dekat tu ya. Pasal sepepak baru kata dan ajaran-ajaran yang mengatakan Tuhan bertempat. Ni umum ni. Ada hak berpegang Tuhan bertempat di langit, di atas arash, duduk atas arash, duduk atas kursi, berselendik di atas arash, duduk di atas kursi. Contoh, turun sepertiga malam, tengok ibu lembu wisusu kanak lembu. Nah, atas sikit pada kemucuk Tuhan turun. Tak tahulah Tuhan dia tu macam Ultraman ke apa, Allah Allah. Turun tengok atas sikit pada memucuk. Ni pegang dengan hadis yang mutasyabihat lah. Nabi kata yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita. Fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, iaitu sepertiga malam dalam hadis yang lain sebut. Ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Jadi ada orang pergi Tuhan duduk langit turun, sepertiga malam turun. Jadi nak tanyanya, sepertiga malam ni sekaligus kah bumi ni sebutir? Sebutir bumi ni sekaligus sepertiga malam? Seretak. Mana Malaysia sepertiga malam, pas ke Mekah Amerika mana pun sepertiga malam belaka. Gitu. Jadi tak nak pakai gel lah. Sebab tu kata bumi ni bukan mendatar bulat. Kalau mendatar sekaligus. Sama. Jam minit masuk Zuhur pun sama. Asal ngari isyak pun sama ya. Pukul tula ya. Tu. Sama kah? Tak sama. Jadi habis sepertiga malam di Malaysia, sepertiga malam di Vietnam, sepertiga malam pula di China, sepertiga malam pula di Thailand, di Bangkok, di mana. Lepas tu Tuhan turun sepertiga malam. Sepertiga malam turun sama, turun tak naik-naik Tuhan kan lagu mana? Ini ada orang mengajar lagu tu. Ada. Lepas tu bila Tuhan duduk atas arah kata, nanti kau tak turun, Tuhan duduk atas. Bergerak Tuhan dia. Berpindah ganda ni orang panggil apa? Gerak dia ni. Sesuatu yang berjirim. Tiap benda yang bertokok ni pasti bergerak atau diam. Cuba tengok, meja ni gerak ke diam? Gerak ke diam meja ni? Diam. Harus tak dia nak gerak? Harus. Kalau tak harus bergerak, maknanya dulu duduk sini dah. Meja ni belum ada masjid zaman Hantuah, zaman Alfonso di Albuquerque kau gapo, duduk sini dah. Meja ni gitu ke? Dah, baru ya. Boleh hakak, boleh gerak. Tapi lah ni dia diam. Harus tak bergerak? Harus. Tiap-tiap benda berjising, kita tengok. Harus bergerak, harus diam. Maka kalau Tuhan ni harus gerak, harus diam, maka Tuhan ni jising juga. Jising juga. Tu sesat tu. Tu lagi akan kita akan bahas di dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan sebagainya, dah banyak lagi lah kata dan sebagainya apa? Ni bayan pada kata sebagainya. Daripada ajaran-ajaran ahlul dhalalah. Banyak lagi. Mungkin Nabi sendiri kata 72 fuq. Nabi kata la taftariku ummati atau sataftariku ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umatku ni 73 fuq. 73 fuq. Fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnar. Satu fuq masuk syurga,
72 puak masuk neraka. Jadi kita tak boleh nak kata tak, janganlah duk kecek pasal-pasal perpecahan ni. Kita Islam ni kena bersatu lah. Nah, kita tak boleh pecah. Memang tak boleh pecah. Nak bersatu memang kena bersatu, tapi bersatu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan bersatu dalam satu parti yang bernama Bersatu ke, atau persatuan yang bernama Bersatu ke, pertubuhan yang bersatu. Bukan hak tu bukan yang dimaksud oleh Nabi al-jamaah. Ni ramai juga katakan kita kena bersama dengan jemaah Islam. Sebab apa? Nabi kata alaikum bil jamaah. Tu bukan makna jemaah hak pak NGO parti hak kita daftar di ROS, bukan. Al-jamaah situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu al-haq, kebenaran. Dalilnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, kalau aku sorang je ketika tu hak hidup yang berpegang sebagaimana mugah, maka adakah aku al-jamaah? Sebab apa aku sorang? Tak ada presiden, tak ada timbalan presiden, tak ada bendahari setiausaha agung ke apa, tak ada JK ke apa. Nah, ahli majlis mesyuarat ke apa, tak ada satu kumpulan, tak ada. Aku sorang lagu tu. Maka Nabi kata antal jamaah walau kunta wahdah. Mula al-jamaah tu walaupun mu sorang. Jadi ingat, jemaah ni bukan makna ramai. Ramai ni lah jemaah, bukan. Jemaah situ makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu al-haq tu sendiri, kebenaran tu sendiri. Faman syazza finnar, siapa yang mengasingkan diri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dia 72 fuak finnar, yang dibawa ke neraka. Tu lagu tu dah. Jadi jemaah situ bukan makna jemaah parti, puak, NGO, persatuan, bukan. Jemaah situ dengan makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena bahas situ. Jadi memang betul. Kalau kita kata janganlah pecah ni Syiah ke apa, tak ada, kita semua ni Islam belaka. Jadi seolah-olah kita nak kata Nabi ni tak betul. Dan Nabi sendiri hak kata tu, ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Taala. Bila Nabi sendiri hak kata bahawasanya umat dia ni akan pecah 73, satu saja hak betul, hak lain tu sesat, ahlul bid'ah wad dalalah, maka kita kena kenal hak satu. Sebab tu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapa hak satu tu? Nabi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Al jamaah as-sawadul a'zam. Nabi jawab tu bukan satu jawapan, banyak jawapan. Ini kerana isyarat kepada kita, i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya kebenaran tu bukan dibina atas nama, bukan semata-mata nama kita buh persatuan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, garanti Ahlus Sunnah dah kita, bukan gitu. Ya nak kebenaran tu, makna dia tu, walaupun tidak letak nama, logo ke apa, tapi kalau dia pegang sebagaimana Nabi pegang, sahabat pegang, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu dah. Macam Imam Syafi'i pernah dituduh Nasibiyah dan Rafidiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau aku mencintai sahabat tu Nasibiyah, demi Allah aku Nasibiyah, Nawasib. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi itu ialah Syiah Rafidiyah, Rafidah, demi Allah aku Syiah Rafidah. Pak Imam Syafi'i Syiah, Nasibiyah. Kilahuma tidak, dua-duanya ada. Bahkan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, penolong Ahlus Sunnah wal Jamaah, penolongnya ajaran Nabi SAW. Itu. Jadi bukan sebab nama dak dah. Sebab fok kita ni gila ke nama. Gila ke nama, pakat duk berebut habis. Buh NGO dia Ahlus Sunnah. Tu ada ngaji pun, tak reti apa pun. Itu. Dia bukan dinamo. Kita buh nama restoran Islam sekalipun, kalau muamalat kita tak ikut cara Islam, bukan hakikatnya restoran kita Islam, bukan. Bu nama restoran Islam. Orang nak pergi makan McDonald kata tu, entah ni tolak restoran Islam ni, kafir dah entah ni, tolak Islam ni. Boleh itu? Tak boleh. Muamalat kita di restoran, harga pun tak letak. Orang makan nasi, telur masin ikan kering 50 hias pinggir. Mengamuk homo kan, nak tu ni. Lepas tu orang marah kata, awak jangan marah ni, restoran Islam ni. Tengok signboard tu, Islam ni. Awak marah ni, awak marah ke Islam. Nak gapo lagi selain daripada Islam? Sudah. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Sudah. Ayat Quran siap. Padahal dia muamalat, cara buat tak serupa pun dengan Islam. Maka dia bukan restoran Islam pada hakikat, nama saja Islam. Sebaliknya McDonald, KFC, ANW tak ada bunyi al-arak-arak sikit ada. Tapi muamalat Islam. Betul tak? Kita nak makan gapo kena bayar dulu.
Dan tunjuk begol lah gon kita tak ya pergi tak ha ni harga. Allah mahal tak jadi beli. Jadi tak beli ni harga. Beres. Tu bayar dulu pak orang makan. Walaupun bukan nama al-al ke Islam betul iman ke apa tak ada, tapi itulah restoran Islam pada hakikatnya. Kerana muamalah ikut cara Islam. Ingat baik, bukan pada nama kita ni kat pening selalu kalau nama. Nama bunyi Islam tu kan, rebah lebih dah lah kitanya. Tak ada apa dah lah. Nah, NGO Islam, parti Islam, bank Islam, sudah. Lepas tu salah kau ustaz nak buh nama Islam? Tak salah. Buh nama Islam nak tafa'u tak apa, Universiti Islam. Tapi kalau orang nak ngaji universiti lain tak apa. Kata orang nak ngaji orang nak ngaji universiti lain, mana-mana orang yang hantar anak dia selain daripada universiti Islam kita, kafir dia. Kenapa? Menolak universiti Islam, menolak Islam, kafir mana-mana. Sengkular belaka ni nak dia ni. Sudah. Pening habis UTM gapo Universiti Utara. Sudah dah lah, sakit jiwa dah lah. Penat kalau lagu tu. Faham tak ni weh? Kalau faham alhamdulillah. Kalau tak faham kena makan kismih banyak, 3 kali ilik pagi, 3 kali ilik petang ni. Anak wi mudah faham. Habis itu. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala pula. Banyak duk minta dengan Tuhan ni. Aku minta pula dengan Tuhannya. Oleh bahawa menjadikan dia, yakni oleh bahawa menjadilah oleh Allah Ta'ala akan ini risalah satu simpanan pertaruhan, simpanan saving dia panggil. Kalau jenis hak kita lah ni enggak saving, tapi saving ni sipar duk kekal situ. Hak naknya saving lah, makna saving lah untuk diguna hari tua dia ni. Tapi lah ni dia ada lagi pelaburan. Kalau pelaburan tu hak jenis wakaf. Ni macam ni boleh kata simpanan, boleh kata pelaburan. Sebab apa? Sebab pahala masuk ke akaun dia ni tak butuh ni. Orang duk baca kitab dia habis jual, orang cetak balik, orang duk mengaji lagi, generasi kita mati pula ni. Generasi lain pula ke dia pula mengaji lagi khatam. Tak butuh-butuh masuk. Tu. Boleh kata simpanan dan pelaburan boleh. Pelaburan. Tengok. Minta Allah Ta'ala jadikan dia ini risalah satu simpanan, satu pertaruhan, satu simpanan, satu saving dan satu pelaburan boleh. Gitu. Tapi pelaburan yang baik lah, simpanan yang baik, bukan simpanan atau pelaburan yang tidak baik, yang rugi. Bagiku, bagi diri dia sendiri. Tuan pengarang ni. Dunia dan akhirat. Dunia pun dapat orang panggil kebaikan daripada risalah ni sebagai pertaruhan, persimpanan atau pelaburan, dan akhirat pun tentu-tentu sekali dah orang panggil hak kita naknya habuan akhirat. Dunia ni tak ada apa sekali, kalau dapat pun sikit, kalau dapat pun sikit, kalau tak dapat pun tak ada apa-apa, bukan tempat tuju kita. Kita kena ingat gitu. Sebab kerja akhirat ni jangan duk niat sangat ke dunia. Tu kena banyak niat kepada akhirat. Ni siap wayak dah. Kalau sejam 1,000 ya. Lebih sikit seminit kita tambah 100. Nak 2 jam 2,000. Salah ya ceramah lebih sikit seminit. 2,100 ya. 2 jam seminit ni. Berat ni. Berat kalau lagu tu. Jangan lagu tu. Kalau 2,000 ni mahal, masih basuh dengan peti sejuk lagi pada dia, betul tak? Masih basuh berapa ribu lah ni. Hak ngering selalu pun ada 4,000, 5,000. Peti sejuk kalau hak besar boleh sipai lembu seekor dalam peti sejuk tu dah 5,000 pun ada. Kalau duk ceramah duk minta 2,000, 1,000 gitu, mahal peti sejuk. Bukan mahal lembu lagi, lembu 6,000 seekor. Berbala tak? Maka tak usah. Orang nak bui, alhamdulillah. Tu orang tak bui, tak sagi. Tapi tujuan kita hak sebetulnya kena hak akhirat. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, dia kata. Siapa yang nak habuan dunia, kami bui. Karena dunia ni sikit je. Tak ada belak pun. Hiya dunya aqallu minal qalili
wa ashiquha adallu minaz-zalili. Itulah dunia, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Tika orang pakat berebut harta ghanimah perang Uhud tu kan. Nah, pakat terjun habis, takut tak ada ke dia. Pakat tu tinggal arahan Nabi SAW. Akhirnya kalah orang Islam dalam perang Uhud. Tu Ali kata, hiya dunya aqallu minal qalili. Itulah dunia, benda hak paling sikit daripada benda hak paling sikit. Sikit. Dunia ni kalau boleh sebutir dalam poket kita seorang pun sikit. Nah, kita ada ayat Allah kalau boleh, Allah kalau jutawan. Nah, janji kaya, tak handsome tak apa, janji kaya. Kaya pun bukan duduk senang. Kau nak kaya lagi, tak cukup lagi. Nah, nak bayar kau tu ya, kalau kau kaya, kau berat. Orang panggil bebanan nak kena bayar bulan-bulan. Nah, kereta pun mahal dah. Bila kaya nak tak ada lah naik basikal buruk. Tentu dah kereta mahal, pak kereta mahal, sebih tiap-tiap bulan. Oh, botak kepala kalau tak sungguh nak cari duit lagi. Jadi tak berhenti radu jadi. Hak kaya, kau kaya, nak kaya. Akhirnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tu tengok. Celakalah hak duk berlomba-lomba untuk ketinggian dunia sehingga dia ziarah kubur. Apa? Sehingga dia mati buah dalam kubur, pakai senyap tak berlomba lah nak cari kaya, ataupun nak hilangkan sifat tomok pada dunia, banyak-banyak di ziarah kubur. Wa ashiquha adallu minaz-zalili. Asyik dengan dunia ni lebih hina daripada binatang yang hina. Habis. Sikit lagi. Fa innahu ala kulli syai'in qadirun. Kerana sesungguhnya apa minta Allah Taala tu, fa tu orang panggil fa li ta'liliyah, dia panggil. Kerana apa duk minta dengan Allah Ta'ala? Aku pohon, aku minta, aku doa Allah Ta'ala buat lagu ni. Aku bohong kepada Allah bahawa Allah buat lagu ni, Allah jadi ke lagu ni. Apa duk minta dengan Allah Ta'ala belaka tu segala permintaan? Fa innahu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Kena begitu dah. Syai' sini syai' yang mungkin. Sebab ayat Quran ni banyak lah dah lain. Wallahu bikulli syai'in alimun. Allah dengan tiap-tiap sesuatu. Sesuatu situ bukan mungkin saja. Benda wajib, benda mustahil, benda mungkin, semua Tuhan tahu. Alimun, dialah yang maha amat mengetahui. Tapi kalau qadir, syai' situ mungkinnya. Wajib tak masuk, mustahil tak masuk. Tu kita nak ngaji sifat 20 ni. Kalau tidak tak faham Quran ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah ala kulli syai', di atas tiap-tiap sesuatu semua ke? Jadi Allah boleh buat anak dia, boleh buat bini dia, boleh buat mak opak dia, boleh buat Tuhan seekor lagi, boleh? Sudah tak berani jawab. Boleh lah ustaz mengaku Tuhan kuasa, okey. Siap jawab lagu tu. Ni bahaya dia. Jadi Quran ni bukan boleh kita faham dengan kepala otak. Man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran mengikut kepala otak dia, masuk sedia dia tempat dalam api neraka tu, jangan main. Syai' situ bukan semua. Syai' situ tertentu kepada mungkin saja. Perkara yang terima ada, terima tak ada. Lembu, kubah, itik, gajah, rimau, langit, bumi, apa saja selain daripada yang wajib dan mustahil pada akal, Tuhan kuasa. Jadi sebab tu Tuhan tak boleh buat zat dia. Tuhan boleh buat zat dia. Tak boleh moga zat dia tu wajib pada akal, mesti tak terima nak kata tak ada. Tuhan tak boleh buat anak dia sebab apa? Tentu-tentu tak ada. Kalau Tuhan boleh buat anak Tuhan, bermakna anak Tuhan bukan mustahil, mungkin. Bermakna tak salah Kristian Yahudi. Kristian Yahudi kata Uzair anak Allah, kata Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Jadi tak salah lah Yahudi Nasara kata anak Tuhan itu ada. Sebab mungkin Tuhan kuasa buat anak dia, gitu ke? Tak. Mustahil Tuhan berkuasa buat anak dia. Sebab apa? Sebab anak Tuhan itu mustahil. Apa mustahil? Perkara tentu tidak lagi tak ada. Tak terima nak kata ada. Maka kudrat Allah Ta'ala tidak bertakluk kepada perkara yang tentu tak ada. Tentu tak ada. Nak bertakluk ke mana? Tentu-tentu dah tak ada. Adapun kudrat Allah Ta'ala bertakluk juga, berhubung kait juga dengan apa? Dengan perkara yang terima ada, terima tak ada. Tu yang panggil mungkin. Jadi fa innahu ala kulli syai'in ay minal mumkinati. Takdir gitulah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ni
atas tiap-tiap sesuatu daripada mungkin. Mana? Tiap-tiap benda hak terima ada, terima tak ada. Tu mungkin ada pak. Kita sebut dah mungkin maujud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal maujud, mungkin sayujadu, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Lagi akan. Allah Taala di atas tiap-tiap mungkin tadi qadirun. Itu dia panggil sirah mubalarah dia panggil. Mana qadirun ialah zat yang maha amat-amat berkuasa, sangat berkuasa gitu. Yang maha amat-amat sangat berkuasa. Habuslah nak faham. Sangat-sangat kuasa. Nah, maha amat-amat sangat berkuasa. Apa? Zatun muttasifatun bil qudrati. Zat yang pasti bersifat di zatnya sifat berkuasa. Baik situ. Kemudian memulai oleh aku akan bicaraan pada risalah ini dengan mendatang oleh aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Baru nak masuk, baru habis kita. Baru habis khutbah kita dengan mukaddimah kita. Kita nak masuk huraian yang pertama pada pengenalan agama. Agama tu gapo? Gapo dia agama? Nah, yang kita kenal agama ni ada agama cara hidup. Nah, macam-macam duk cakap dah. Agama ni gapo? Lagi akan menerang pada kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu semua